Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana, 128. munasabatul ayat was suwar. Situ dah. Munasabatul ayati was suwari. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Munasabatul ayati was suwari. Munasabah ayat-ayat dan juga suwari, surah-surah. Jadi dekat ayat, dekat surah ni dia ada munasabah. Munasabah ni maksud dia kesamaan gitu, kau nak terjemah. Ada kesamaan, ada munasabah. Al-munasabatu fil lughah al-musyakalatu wal muqarabatu. Al-munasabatu bermula munasabah fil lughati pada bahasa, khabar dia al-musyakalatu wal muqarabatu. Musyakalah ni mirip-mirip, wal muqarabatu ni dekat-dekat, nak serupa. Wa marji'uha fil ayati wa nahwiha ila ma'nan rabitin bainaha amin aw khasin. Wa marji'uha, dan bermula marji', tempat rojok, tempat kembali dia munasabah. Khabar dia apa? Fil ayat, pada ayat-ayat. Wana itu adalah fil ayati, pada ayat-ayat. Wa nahwiha, dan seumpamanya ayat-ayat. Apa dia? Ila ma'nan rabitin, kepada makna rabitin, yang menghubungkan bainaha, di antaranya ayat tu. Amin au khasin, pada umum ataupun pada khusus. Jadi antara ayat-ayat ni dia ada rabitah, dia ada munasabah yang menghubungkan. Apa dia menghubungkan tu? Dia ada makna. Tak kisahlah makna tu sama ada am ke ataupun umum ke, aqliyin au hissiyin au khayaliyin. Aqliyin akal, au hissi, hissi ni panca indera, au khayaliyin khayalan, au ghairi dhalika min anwa'il alaqati, ataupun selain daripada demikian, min anwa'il alaqati, iaitu daripada bahagian-bahagian alaqah. Alaqah ni hubungan, awit talazumi zihniyi, ataupun at-talazumi az-zihni, yang melazimi az-zihni, yang bangsa zihin, bangsa fikiran. Kasababi wal musabbabi, kasababi seperti sebab, wal musabbabi yang disebabkan, wal illati illat, illat ni alasan, kerana, wal ma'luli yang diilatkan, wan naziraini dua yang sama, nazir dua yang sebanding, dua yang mirip, dua yang sama, wadiddaini dua yang berlawanan, wa nahwihi dan seumpamanya al-mazkur. Jadi munasabah dia apa? Bila sebut munasabah tu, antara ayat-ayat tu dia ada makna yang mengikat di antara ayat-ayat tadi tu. Itulah munasabah, dia ada makna yang mengikat di antara ayat tu. Jadi makna tu tak kisahlah sama pada am ke, khas ke, akli ke, hissi ke, khayali ke, ataupun selain-lain tu, talazum ke, alaqah ke, dan sebagainya tu. Bila sebut talazum tu yang sabab, musabbab, illah, ma'lul, nazirain, diddain. Wa faidatuhu, dan bermula faedahnya munasabah ni gapo? Ja'lu ajza'il kalami ba'daha akhidhan bi'a'naqi ba'dhin. Ja'lu, menjadikan ajza'il kalami, juzuk ataupun bahagian-bahagian kalam, ba'daha, sebahagiannya ajza' tadi tu, akhidhan bi'a'naqi ba'dhin, mengambil bi'a'naqi ba'dhin, dengan sebahagian yang lain. Sebahagian dia tu akhidhan, hal keadaan mengambil dengan aqna'. Aqna' ni asal makna leher, hujung, ambil dengan yang lain. Jadi sebahagian kalimah ni dia ambil sebahagian kalimah yang lain. Ambil ni dengan maksud dekat makna dia tu ada munasabah.
Fayaqwa bidzalika al-irtibatu. Fayaqwa, maka jadi kuat bidzalika, dengan sebab demikian ambil tadi itu al-irtibatu, oleh perhubungan. Wa yasiru ta'lifu haluhu halal bina'il muhkami al-mutalaimil ajza'i. Wa yasiru ta'lif, dan jadilah susunan tadi itu haluhu, bayan badal, haluhu, iaitu keadaannya ta'lif, khabar dia halal bina'i, itu keadaan halal bina'il muhkami, keadaan binaan yang kukuh, al-mutalaimil ajza'i, yang sesuai al-ajza'i, juzuk-juzuk dia. Jadi ayat tadi itu bila mana dia ada munasabah, dia tu jadi macam binaan yang kukuh, yang sesuai dah, yang cocok dia punya juzuk-juzuk dia. Wa qad afradahu bit ta'lifi al-allamatu Abu Ja'far ibn Zubair. Wa qad, dan sesungguhnya afradahu, telah buat satu akan dia munasabah ni bit ta'lif, dengan mengarang fa'il al-allama oleh allama Abu Ja'far ibn Zubair. Jadi dia buat satu kitab tu munasabah. Syekh Abi Hayyan fi kitabihi Syekh Abu Hayyan, apa dia? Fi kitabin samahu al-burhan fi munasabati tartibi suwaril Quran. Dah. Kitab dia nama Burhan fi munasabati tartibi suwaril Quran. Dan wa Syekh Burhanuddin al-Biqai fi kitabin samahu Nazmud Durari fi tanasubil ayyi was-suwari. Fi tanasubil ayyi was-suwari. Wali Suyuti juz'un latifun, dan bagi Imam Suyuti juz'un latifun, dia ada satu juzuk yang lembut. Maksudnya Imam Suyuti ada buat juga sikit. Samahu Tanasuqud Durari fi tanasubis suwari. Itu semua nama-nama kitab yang berkaitan dengan munasabah dekat ayat Al-Quran ni. Wa ilmul munasabati ilmun syarifun. Dan bermula ilmu munasabah ni, khabar dia ilmun syarifun, adalah ilmu yang mulia. Qalla i'tina'ul mufassirin bihi lidiqqatihi. Qalla, telah sikit, fa'il. I'tina'ul mufassirin, oleh amati. I'tina' ni mengamati. Al-mufassirin, ulama-ulama tafsir, bihi, dengannya ilmu munasabah ni, lidiqqatihi, kerana halusnya ilmu munasabah. Tak ramai ulama sebab ia halus, dia payah. Wa mimman aktsara fihi al-Imam Fakhruddin. Wa mimman aktsara fihi, dan sebahagian daripada orang yang membanyakkan fihi padanya ilmu munasabah ni, fa'il al-Imam Fakhruddin, Imam Fakhruddin. Wa qala fi tafsirih, dan berkata ia Imam Fakhruddin fi tafsirih, pada tafsirnya Imam Fakhruddin ni, aktsaru lataifil Qur'ani muda'atun fit tartibati warawabiti. Aktsaru lataifil Qur'an, aktsaru, kebanyakan, kebanyakan lataifil Quran, daripada latif Quran. Latif ni halus. Jadi lataif ni makna-makna yang halus. Kebanyakan dari makna-makna yang halus Al-Qurani, daripada Quran ni, khabar dia muda'atun, tersimpan, tersimpan, fit tartibati warawabiti, pada susunan-susunan, warawabiti, dan rabitah, hubungan-hubungan. Jadi dekat situ tu dia ada apa? Dia ada lataifil Quran, yang halus-halus pada makna Al-Quran tu. Apa? Dekat munasabah tu. Wa qala Syekh Izzuddin Ibn Salam, Syekh Izzuddin Ibn Salam, sultan dia kata apa? Al-munasabatu ilmun hasanun. Bermula munasabah tu ilmun hasanun, adalah ilmu yang baik, ilmu yang indah. Lakin yushtaratu fi husni irtibatil kalami ay yaqa'a fi amrin muttahidin murtabitin
awaluhu bi akhirih. Lakin akan tetapi yushtaratu, disyaratkan fi husni irtibatil kalami, pada cantik hubungan kalam, pada cantik yang menghubung. Irtibat ni menghubung kalam tu gapo? Naib fa'il. Ayyaqa'a, bahawa berlakulah ia ilmu tadi tu fi amrin muttahidin, pada satu perkara, fi amrin, pada satu perkara, muttahidin murabbitin awaluhu bi akhirih. Muttahidin, yang bersatu, murabbitin, murtabitin, lagi berhubung. Murtabitin ini berhubung, fa'il kepada murtabitin itu, awaluhu bi akhirih, oleh yang pertamanya ilmu, bi akhirih, dengan yang akhirnya ilmu. Dia nak comel munasabah ni comel, tapi dia kena dekat antara satu ayat dengan satu ayat yang lain tu, dia kena ada satu benda yang sama, makna tu dia sama dan dia berhubung. Yang pertama dengan yang kedua. Fa in waqa'a ala asbabin mukhtalifatin, fa in, maka jika waqa'a, berlaku ia ilmu tu, ala asbabin mukhtalifatin, di atas sebab-sebab yang berlainan. Kata munasabah, tapi A dengan B tu tak sama. Jawab dia, lam yaqa' fihi irtibatun. Nescaya tidak berlakulah fihi, padanya ilmu ni irtibatun, oleh hubungan. Tak jadi munasabah dah lah kalau lain-lain. Munasabah ni dia kena ada sama. Ni dah tak sama, nak kata munasabah macam mana pula dah. Wa man rabata dhalika fahuwa mutakallifun bima la yaqdiru alaihi bi rabti rakikin yusanu an mithlihi husnul hadithi fadlan an ahsanih. Apa itu dia bagi tahu. Wa man rabata dhalika, dan bermula sesiapa rabata, yang buat hubungan juga, zalika, akan demikian ala asbabin mukhtalifah. Dia cari juga antara dua ayat ni tak sama, dia tak ada munasabah, tapi dia pergi buat juga. Dia apa? Munasrawak gitu dah. Tadi sabah dah. Dia paksa pergi buat juga. Fahuwa mutakallifun, maka bermula dia man ini mutakallifun bima la yaqdiru alaih. Dia ni memberat bima la yaqdiru alaih, dengan barang la yaqdiru alaih, yang tidak mampulah ia man alaihi, ke atasnya nyama. Dah benda tak ada hubungan, dah nak pergi buat juga. Buat apa? Illa, kecuali birabtin rakikin, kecuali birabtin rakik, dengan hubungan rakik yang lemah. Yusanu an mithlihi husnul hadisi, yusanu, yang dipelihara, an mithlihi, daripada seumpamanya rabtin rakik, naik fa'il, husnul hadithi, akan indah bahasa, indah percakapan. Fadlan an ahsanihi, fadlan, lebih lagi, an ahsanihi, daripada yang paling indahnya al-hadis. Ahsanihi ni maksud dia Quran lah. Maksud dia, murad dia, yang paling indah daripada hadis ni Quran. Dia bagi tahu, nak boleh munasabah ni, dia kena ada satu makna, yang makna tu antara kalimah, satu kalimah dengan satu kalimah yang lain. Satu ayat dengan ayat yang lain tu, dia kena ada muttahidin murattibin awaluhu bi akhirih. Dia kena ada satu makna, yang makna tu bersatu, lagi makna tu berhubungan di antara yang pertama dengan yang kedua. Hak ni baru comel munasabah. Tapi kalau tak ada, hak yang satu ayat ni lain, hak yang ayat kedua ni lain, maka dekat situ tak ada hubungan. Kalau siapa buat juga, dia paksa, dia buat juga, maka dia telah memaksa buat satu benda yang dia ni tak ada kemampuan. Dia rabtin rakik, dia guna hubungan yang lemah. Bahkan rabtin rakik ni, kalau perkataan ni dia dipelihara, orang toksir guna rabtin rakik ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada hubung kait. Buat apa pergi buat hubung kait jugalah kalau pada perkataan.
Bahkan pada ahsanal hadis, pada sebaik-baik perkataan, seindah-indah perkataan, lebih lagi lah jangan. Apa dia ahsanal hadis? Al-Quran itulah. Fa innal Qur'ana nazala fi naifin wa ishrina. Fa innal Qur'an, maka sesungguhnya Al-Quran tadi tu nazala, turun dia Quran fi naifin wa ishrina sanah, pada naif. Naif ni apa? Adadun minal wahid ila thalathah. Bila sebut naif, naif ni maksud dia bilangan antara 1 sampai 3. Fa innal Qur'an, maka sesungguhnya Quran nazala, turun dia Quran fi naifin, pada 1 nak sampai ke 3, wa ishrina, dan 20 sanah. Jadi Quran ni dia datang pada 21, 22, 23, 23 tahun. Nabi duduk dekat Mekah, Madinah 13 tahun, duduk dekat Madinah 10 tahun, 23 tahun. Fi ahkamin mukhtalifatin, pada hukum hakam yang bersalahan. Bila mana Nabi tu start jadi Nabi, barulah turun Quran. Lepas tu Quran tu turun, dia ahkamin mukhtalifah, dia ada hukum yang berlainan-berlainan. Syuriat li asbabin mukhtalifatin, syuriat disyariatkan akan ahkam tadi tu li asbabin mukhtalifatin, bagi hukum hakam yang berlainan juga. Wa ma kana kadzalika la yata'atta rabta ba'dhihi bi ba'dhin wa ma kana kadzalika, dan bermula barang kana kadzalika yang adalah seperti demikian. 23 tahun hukum lain-lain, lepas tu syariat sebab hukum lain-lain. Khabar dia la yata'atta, tidak mengakibatkan akan ma tadi tu maf'ul. Rabta ba'dhihi bi ba'dhin, akan menghubungkan ba'dhihi, sebahagiannya ma bi ba'dhin, dengan sebahagian yang lain. Jadi dia bagi tahu memang dalam Quran ni dia ada munasabah, tapi bukanlah semua tempat tu ada munasabah. Nak boleh ada munasabah ni kalau dia ada makna yang betul-betul bersama, makna yang betul-betul satu, dan menghubungkan di antara ayat satu dan ayat kedua. Kalau tak ada, jangan paksa buat. Gitu. Sebab apa? Sebab kalau percakapan biasa pun kalau tak ada munasabah orang tak buat. Kalau Al-Quran yang ahsanal hadis, percakapan yang paling indah ni, lebih-lebih lagi lah jangan buat. Jangan guna rabtin rakik, hubungan yang lemah. Lepas tu sebab apa? Sebab Quran ni turun selama 23 tahun. Naifin wa ishrin. Lepas tu turun untuk hukum-hukum yang berlainan. Lepas tu disyariat hukum yang berlainan tu kerana sebab-sebab yang berlainan. Bila mana macam tu, jadi mungkinlah tak peliklah antara lama tu dia tak akan menyebabkan antara satu ayat dengan ayat yang lain tu ada rabitah. Gitu dia jawab gitu. Faham sini? I'jazul Quran. Okey, i'jazul Quran. I'jazul Quran ni i'jaz, melemahkan daripada Quran. Maksud i'jazul Quran ni melemahkan kitab daripada kitab yang selain daripada dia. Quran ni mukjizat. Quran ni mukjizat. Antara salah satu mukjizat Quran ni, dia buat kitab yang bukan selain daripada dia tu tak perfect. Hak boleh perfect Quran saja 100%. Faham? Ini i'jaz, a'jaza yu'jizu, melemahkan Quran. Sebagai contoh, kalau kita nak dengar masalah i'jaz Quran ni, kalau kita belajar Bukhari ni memang dia ni orang panggil sahih. Ada sahih nombor 1 selepas Quran. Dalam bab hadis ni Bukhari nombor 1 lah. Jumhur ulama ada kata. Lepas tu cuma dia Bukhari ni dia ada satu masalah sikit. Bukan masalah lah. Dia i'jazul Quran. Apa dia? Kadang-kadang ni Imam Bukhari ni antara turjumatul bab, antara tajuk hadis dengan hadis dia tu tak sama. Tajuk lain, hadis lain. Gitu. Imam Bukhari dia kadang-kadang gitu. Tajuk cerita lain, hadis cerita lain. Jadi apa ni? Jadi sebagian ulama, jadi dalam Bukhari yang payah tu, antara yang payah dalam Bukhari ni nak cari ni lah. Imam Bukhari ni nak apa? Tak tajuk A tapi cerita B, tak ada sabit kena mengena. Jadi kita nak cari munasabah, apa yang menghubungkan di antara tajuk dengan hadis. Bahkan sampai satu ketika ulama ni dia cari tak jumpa. Lepas tu dia kata i'jazul Quran. Sebab apa?
I'jazul Quran ni maksudnya Quran ni dia melemahkan, selain daripada dia tak boleh sempurna. Dia saja sempurna. Jadi kitab Bukhari ni pada hadis tu sempurna dah sahih. Jadi Allah Ta'ala jadikan Imam Bukhari ni terlupa ke tersalah ke ataupun sebagainya. Jadi Imam Bukhari ni buat tajuk dengan hadis tu tak sama. Bila mana tak sama, dia jadi macam cacat sikit lah. Jadi macam cacat sikit tu sebab apa? Sebab i'jazul Quran. I'jazul Quran ni, Imam Bukhari tu pun manusia biasa macam kita juga. Hak sempurna, hak perfect apa? Allah Subhanahu Wa Taala saja sempurna, manusia ni tak sempurna. Jadi Imam Bukhari pun dekat sini dia tersalah. Apa tersalah? Dia terletak tajuk lain tapi hadis lain. Tersalah terletak tajuk lain ini orang panggil i'jazul Quran. Jadi kalau dalam periksa, soalan periksa, apa munasabah di antara hadis Turjumatul Bab tajuk dengan hadis ni? Jawapan paling mudah ni lah i'jazul Quran. Apa dia? Quran dia melemahkan kitab selain dia. Kitab selain pada Quran tak boleh sempurna. Quran je saja sempurna. Sebab tu dalam kitab Bukhari pun ada juga sikit macam cacat lah, kita kacak gitulah. Hak-hak tak sempurna ke apa? Tajuk dengan hadis lain. Cari-cari munasabah tak jumpa. Jawapan dia i'jazul Quran. Faham sini dah? Ni mukjizat ni. I'jazul Quran. Dia mau tengok molek, jangan tidur dah. Okey. I'lam, ketahuilah annal mu'jizata amrun khariqun lil adati. Annal mu'jizah, sesungguhnya mukjizat ni amrun khariqun lil adati, satu perkara khariq yang mencari lil adati, bagi adat. Dia tak ikut adat. Adat dia macam ni, tapi dia tak ikut adat. Tak ikut adat tu orang panggil mukjizat. Lepas tu yang kedua pula makrunun bitahaddi. Dia mukjizat untuk Nabi. Kalau wali ni orang panggil karamah. Contohlah kita nak pergi Mekah, pergi umrah, naik flight berapa je? 8 je. Kawan ni duduk kat sini, saat lagi habis kelas 11.30, tu semaya Zuhur dekat Mekah. Pukul mana ya semaya Zuhur kat Mekah? Tadi molek-molek ya pukul 12 duduk sini. Zuhur pukul 1 lebih. Dia boleh pergi Mekah tu orang panggil, kalau dia wali orang panggil karamah. Apa dia? Karamah, benda yang mencari adat. Apa adat dia nak pergi Mekah 8 je, tak boleh ada sekaligus. Faham sini? Itu untuk wali. Tapi kalau untuk Nabi, kita panggil mukjizat. Jadi mukjizat ni dia benda hak lawan adat tu lah. Dia mencari adat. Yang kedua, makrunun bitahaddi. Dia disertai dengan menentang. Nabi dia akan offer. Siapa boleh buat macam ni? Buat. Tu. Orang panggil makrunun bitahaddi. Makrun ni disertai tahaddi. Tahaddi ni menentang. Challenge. Siapa boleh buat? Buat. Gitu tu orang panggil tahaddi, menentang. Lepas tu, yang ketiga pula dia, walaupun offer, salimun anil mu'aradati. Salimun. Dia selamat anil mu'aradati, daripada bentang. Mu'aradah ni bentang hak yang kita jalan pada orang bentang depan kita, ataupun kita terjemah lawan balik, melakukan perlawanan. Terjemah paling mudah kita kot, melakukan perlawanan. Jadi mukjizat ni apa? Mukjizat ni benda yang mencarikan adat. Lepas tu dia disertai dengan menentang, tetapi dia salimun anil mu'aradi. Salimun anil mu'aradati. Dia selamat daripada melakukan perlawanan. Sebagai contoh, mukjizat Nabi Musa ke apa? Tongkat jadi ular. Tu tongkat kok mana jadi ular? Tongkat boleh jadi ular. Tu namanya khariqun lil adah. Moga tongkat tu benda mati, kok mana jadi ular benda hidup. Lepas tu dia makrunun bitahadi. Dia disertai dengan menentang. Nabi Musa siap ajak, jom kita lawan. Gitulah. Firaun ajak lawan. Tu dia ada apa? Makrunun bitahadi. Walaupun ajak lawan, salimun anil mu'aradati. Dia selamat daripada mu'aradah, daripada lawan balik. Jadi ahli sihir tu dia tak boleh lawan dengan Nabi Musa. Dengan maksud tongkat Nabi Musa tu ular betul. Hak dia orang tu tipu tu. Jadi tak ada lah kata tongkat dia orang dengan tongkat ular dia orang dengan ular Nabi Musa tu pergi lawan. Tak, ular Nabi Musa pergi makan habis. Tu orang panggil salimun anil mu'aradah. Selamat daripada melakukan perlawanan. Orang yang kena apa? Kena tentang tadi tu tak boleh nak lawan balik. Tu orang panggil mukjizat. Wahia imma hissiyatun wa imma aqliyatun. Wahia bermula ia mukjizat, imma hissiyah, sama ada hissi. Hissi ni panca indera.
Benda hak panca indera, bila sebut panca indera ni, itulah yang mata, telinga, apa lidah kan. Benda yang boleh dirasa. Hissiyah ni yang boleh dipanca indera. Wa imma aqliyatun, dan sama ada aqliyah, benda yang bangsa akal. Dia dalam akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israila kanat hissiyatan, dan bermula aktsaru, kebanyakan mukjizat Bani Israel, khabar dia kanat hissiyatan, adalah mukjizat Bani Israel itu hissi, jenis panca indera. Ular, tongkat jadi ular, laut terbelah, gapo-gapo benda hak jenis boleh tengok, tilik, sentuh ni. Bak apa gitu? Libaladatihim wa qillati basiratihim. Libaladatihim, kerana bodoh. Balad ni bodoh dia. Kerana bodoh mereka Bani Israel. Wa qillati basiratihim, dan sikit basirah. Basirah ni mata hati. Kalau tengok ni orang panggil basarun. Mata ainun hati qalbun. Tapi kalau tengok pakai mata ni yang panggil basara. Tapi kalau tengok pakai hati ni orang panggil basirah. Jadi bila sebut kalau tengok pakai mata ni jamak dia absar. Kalau tengok pakai hati ni jamak dia basair. Jadi basirah ni mata hati. Bila sebut mata hati maksud dia akal lah. Jadi Bani Israel ni apa mukjizat dia banyak hak jenis panca indera ni. Libaladatihim, kerana bodoh Bani Israel ni, wa qillati basiratihim, dan sikit mata hati, sikit akal dia orang. Dia orang tak jenis tak semikir gitu, sikit mikir. Wa aktsaru mu'jizati hadhil ummati aqliyatan, dan bermula kebanyakan mukjizat ini umat, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni, aqliyatan, adalah akal. Apa? Lifarti zakaihim wa kamali afhamihim. Lifarti zakaihim, kerana lebih zakat ni cerdik. Kerana lebih cerdik mereka hadhil ummah, pintar, wa kamali afhamihim, dan sempurna afhamihim, kefahaman mereka hadhil ummah. Jadi pengarang kita ni kata kita ni pandai lagi daripada Bani Israel. Ada. Wa li'anna hadhihi syari'ata lamma kanat baqiyatan ala safahatid dahri ila yaumil qiyamati, wa li'anna, dan kerana sesungguhnya hadhihi syari'ata, ini syariat, hadhihi syari'ata ni maksudnya syariat kita umat Muhammad SAW ni, lamma, tak kala, kanat, adalah dia hadhihi syariah, khabar, baqiyatan, kekal, ala safahatid dahr, di atas safahatid dahr, halaman masa. Safahat ni halaman. Dahar ni masa. Maksud dia kekal seumur. Ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Moga kita ni sampai hari kiamat tak ada nabi dah. Khussat bil mu'jizatil aqliyati al baqiyati. Khussat, nescaya dikhususkan akan hadhihi syariah bil mu'jizatil aqliyati, dengan mukjizat yang jenis akal ni. Al-baqiyati, yang kekal. Bapa? Liyaraha dhawul basairi. Liyaraha, supaya melihatlah akan mukjizat tadi tu, fa'il. Dhawul basairi, oleh orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai mata hati. Dah. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-basharu. Ma, tidaklah minal anbiya'i, daripada nabi-nabi ni, nabiyyun, seorang nabi pun, illa, kecuali u'tiya, diberi akan nabi itu ma mithluhu, barang yang tidak diberi kepada nabi tadi tu, ma mithluhu, tidak seumpamanya nabi tadi tu. Lepas tu amana alaihil basharu, berimanlah alaihi, ke atasnya nabi, al-basharu, oleh manusia. Jadi tidaklah daripada seorang nabi illa, kecuali u'tiya, diberi kepada nabi tadi tu, ma mithlu, tidak selainnya nabi. Jadi ramai-ramai ni nabi dengan umat dia, nabi tu Allah Taala bagi mukjizat, orang lain tak ada. Tu maksud dia, ma mithlu, tidak seumpama dia. Lepas tu bila mana dia ni nabi ni pelik, maksud dia ni ada mukjizat banding dengan orang lain, amana alaihil basharu, beriman ke atas nabi tu oleh manusia.
wa inna ma kana alladhi utituhu wahya auhahullahu ilayya wa inna ma, dan hanya saja kana alladhi utituhu adalah utituhu yang diberi aku akannya alladhi utitu, diberi aku hu akannya alladhi wahyan, wahyu adalah wahyu, auhahullahu ilayya, auhahullah yang mewahyuhu akannya wahyu, fa'il Allahu, oleh Allah, ilayya kepada aku. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'ah. Fa'arju, dan maka aku harap, an akuna, bahwasanya adalah aku ni aktsarahum, yang lebih ramai daripada mereka al-anbiya, tabi'ah, pengikut. Jadi Rasulullah kata apa? Nabi-nabi dulu, diorang ni dibagi satu mukjizat yang mukjizat tu diorang saja dapat, jadi kaum dia tu tak ada. Maksud dia tu lebih lagi pada kaum dia, pelik lagi daripada kaum dia. Bila mana Nabi tu ada mukjizat, kaum dia tu tak ada, kaum dia tengok, maka amana alaihil basyaru, manusia kaum dia pun beriman kepada dia. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, kita ni diberi wahyu. Allah Ta'ala bagi Quran kepada Nabi. Lepas tu Nabi kata, aku harap aku ni adalah yang paling ramai pengikut daripada Nabi-Nabi banyak tu. Nabi-Nabi kan semua dia ada umat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, dia harap supaya dekat akhirat nanti, dia ni yang paling ramai pengikut. Sebab tu kena kahwin. Lepas tu buat anak ramai-ramai. Apa ada? Kahwin lah. Lepas tu kahwin ramai-ramai, buat anak banyak-banyak. Tu. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'ah. Aku harap adalah aku ni yang paling ramai daripada Nabi-Nabi tu tabi'ah. Nisbah pengikut. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Nikah ramai buat anak. Anak tu kena ajar lah dah. Jangan buat tinggal main loket. Itu bukan dia dah. Kil. Dikatakan. Inna ma'nahu anna mu'jizatil anbiya'i inqaradat bin qiradi a'sarihim. Sesungguhnya mu'jizatil anbiya'i, mu'jizat nabi-nabi ni, khabar dia inqaradat, terpadam ia yang mu'jizat, bin qiradi a'sarihim, dengan habis masa mereka anbiya, dengan terpadam, dengan habis masa mereka anbiya. Jadi nabi tu mukjizat dia bila dah habis masa dia, masuk nabi baru tak ada dah lah. Nabi tu meninggal, tak ada mukjizat dah. Falam yushahidha illa man hadaraha, maka falam yushahidha, tidaklah menyaksi akannya mukjizat al-anbiya tadi tu, illa kecuali fa'il man hadaraha, oleh mereka hadaraha, yang hadir, yang ada akannya a'sar, orang yang ada pada zaman tu. Wa mu'jizatul Qur'ani mustamirratun ila yaumil qiyamati. Wa mu'jizatul Qur'ani, dan bermula mu'jizat Quran ni, khabar dia mustamirratun, berkekalan, ila yaumil qiyamati, sehingga hari kiamat nanti tu. Wa kharquhul adata fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mughayyabati. Wa kharquhul adata, dan bermula, tadi kita kata Quran mukjizat nabi-nabi dulu, habis nabi tu meninggal, habis zaman tu tak ada dah lah. Tapi Quran kita, Quran 30 juzuk tu, mukjizat tu, mukjizat dia sampai hari kiamat berkekalan. Mana bila sebut mukjizat, dia kena ada kharqul adah, mencari adat. Mana mencari adat dalam Quran? Sini. Wa kharquhu al-adata, dan bermula yang mencarinya Al-Quran adata, akan adat tu, khabar dia adalah fi uslubihi, pada gaya bahasanya Quran, wa balaghatihi, dan balaghahnya Quran, wa ikhbarihi bil mughayyabati, dan beritahu tu Al-Quran tadi tu bil mughayyabat, dengan benda-benda ghaib, benda tak berlaku lagi, dia dah bagi tahu dah. Benda yang dulu-dulu ghaib yang orang tak tahu, Quran tu bagi tahu. Tu mukjizat. Gaya bahasa Quran tu mukjizat. Balaghah Quran tu mukjizat. Sebab tu suruh belajar balaghah molek-molek. Jadi kelas balaghah tu jangan tidur. Sebab apa? Moga kita belajar balaghah tu, kita nak faham mukjizat Quran tu. Kalau kita tak belajar, kita tak nampak, kita tak reti apa yang mana mukjizat dekat Quran. Bila mana kita ngaji balaghah, kita faham balaghah, baru kita nampak, ni rupanya mukjizat Quran.
kesedapan dia tu. Fala yamurru asrun minal a'sari illa wa yazharu fihi syai'un mimma akhbara bihi annahu sayakunu. Fala yamurru, maka tidak berlalulah asrun, oleh satu masa, minal a'sari, daripada masa-masa, illa, kecuali wa yazharu fihi, zahirlah, fihi, padanya asrun tu fa'il, syai'un, oleh sesuatu, mimma akhbara bihi, daripada barang akhbara, yang beritahulah oleh Al-Quran, bihi, dengannya syai', annahu sayakunu, annahu, sesungguhnya syai' tadi tu, sayakunu, nanti akan ada. Jadi Quran ni dia bagi tahu siap-siap ada. Lepas tu bila mana berlaku satu masa, ni hak Quran ayat dulu tu, ni duduk berlaku, ni duduk berlaku. Yadullu ala sihati da'wahu, yadullu, menunjuklah oleh syai' ala sihati da'wah, di atas sah dakwah, dakwaannya Al-Quran. Wakila, kil, hak lain pula kata apa? Al-ma'na anna al-mu'jizatil wadihata al-madiyata kanat hissiyatan tushahadu bil absari. Annal ma'na, sesungguhnya makna, annal mu'jizatil wadihah al-madiyah, sesungguhnya mu'jizat al-wadihah, yang jelas, al-madiyah, yang telah lepas, yang dahulu telah lepas, khabar dia, kanat, adalah ia mu'jizat, hissiyatan, panca indera, jenis panca indera, tushahadu bil absar, dapat disaksi, dapat dilihat, bil absar, dengan penglihatan mata. Basara ni tengok pakai mata, jamak dia absar. Kalau basirah ni tengok pakai hati, maksudnya guna akal, jamak dia basair. Kana qati Saleh, seperti unta Nabi Saleh, wa asa Musa, tongkat Nabi Musa. Tu semua boleh tengok. Unta Nabi Saleh tu mai keluar kat batu, boleh tengok tu orang panggil hak jenis panca indera. Wa mu'jizatul Qur'ani tushahadu bil basirati. Sedangkan bermula mukjizat Quran kita ni, khabar dia tushahadu bil basirati, disaksikan bil basirati, dengan mata hati, dengan akal. Mukjizat Quran tu nak nampak kena guna akal. Fayakunu may yatba'uhu li ajliha akthara, bila mana nampak mukjizat Quran tu guna akal, fayakunu, maka adalah, tasabuk dia, maka adalah may yatba'uhu, mereka yatba'uhu, yang ikutlah manhu akannya Quran, li ajliha, kerananya mukjizat Quran tu, khabar dia akthara, lebih ramai. Li'anna alladhi yushahadu bi'ainir ra'si yanqaridu binqiradi musyahidihi. Li'anna alladhi, kerana sesungguhnya yang yushahadu, disaksikan, alladhi ni maksud dia mukjizat. Mukjizat yushahadu, yang disaksikan, ia alladhi bi'ainir ra'si, dengan mata kepala, dengan mata dekat kepala ni, khabar dia yanqaridu, akan habis ia alladhi binqiradi musyahidihi, dengan habis musyahidihi, yang melihat, penonton lah, yang melihatnya alladhi. Musyahid ni isim fa'il, yang melihat. Jadi mukjizat yang jenis tengok pakai mata ni, contoh macam tongkat Nabi Musa, unta Nabi Saleh, dia akan habis bila mana orang yang tengok dia habis. Kalau dah mati habis, tak ada dalam mukjizat tadi tu. Walladhi yushahadu bi'ainin walladhi yushahadu bi'ainil aqli, khabar dia bakin. Sedangkan bermula mukjizat yushahadu, yang disaksikan bi'ainil aqli, dengan mata akal ni, khabar dia bakin, kekal. Dia kekal. Yushahiduhu kullu man ja'a ba'dal awwali mustamirra. Yushahiduhu, menyaksilah akan dia alladhi, fa'il, kullu man ja'a, oleh setiap orang, oleh kullu man, setiap orang, ja'a, yang datang ia kullu man ba'dal awwali, selepas yang pertama. Al-awwal ni maksud dia orang yang tengok mula-mula tu, orang yang sekali dengan Nabi Muhammad SAW tu, sahabat tu, mustamirra, hal keadaan berterusan. Jadi bila mana yang tengok pakai mata hati ni, kalau dah tak ada dah sahabat hak yang waktu Quran turun, sahabat yang sekeliling zaman Nabi tu dah meninggal belaka dah, tapi orang yang belakang ni sampai kita ni boleh tengok lagi mukjizat yang jenis
Quran ni. Sebab apa? Dia mukjizat yang basirah, mukjizat yang jenis guna akal. Cuma kita kena belajar aja balaghah dan sebagainya supaya kita faham. Ada. Wala khilafa bainal uqala'i. Ngantuk sangat kan ni? Basuh muka tu dah. Wala khilafa bainal uqala'i anna kitaballahi ta'ala mu'jizun lam yaqdir ahadun ala mu'aradatihi ba'da tahaddihim bidzalika. Wala khilafa, tak ada khilaf bainal uqala'i, di antara orang-orang yang berakal ni, anna kitaballahi ta'ala, sesungguhnya Al-Quran ni khabar dia mu'jizun, mukjizat, lam yaqdir ahadun, yang tidak mampulah oleh seseorang pun, ala mu'aradatihi, di atas mu'aradah. Mu'aradah ni membentang, melakukan perlawanan. Mu'aradah ni melakukan perlawanan akan nyanyi kitab Allah ba'da tahaddiyihim, selepas ditentang akan mereka ahadun tadi tu, bidzalika, dengan demikian zalika mu'aradah. Jadi Quran ni mukjizat yang selepas suruh orang lain buat, tak ada siapa pun boleh mai buat. Gitu. Mai lawan buat balik. Mana dalil dia ni? Walamma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim, tak kala telah datang, jaa bihi, bawa datanglah oleh Nabi, bawa datanglah dengan kitabullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka kaum. Ada. Wa kanu afsahal fusahai wa masaqi'al khutabai. Wa kanu, dan adalah mereka orang kafir waktu zaman Nabi itu, orang Arab tu, afsahal fusahai, yang paling fasih, fusahai daripada orang-orang yang fasih, wa masaqi'al khutabai, dan yang paling fasih lidah. Masaqi'an ini fasih lidah. Khutabai, daripada khatib, pemidato. Dia orang ni hak paling nombor satu. Wa tahaddahum ala ayyatu bimithli, wa tahaddahum, dan menentanglah oleh Nabi, hum, akan menantanglah oleh Nabi, hum, akan mereka orang Arab kafir waktu zaman Nabi itu, gapo? Ala ayyatu bimithli, di atas ayyatu bimithli, bahawa mereka buat bimithli, dengan seumpamanya Quran. Wa amhalahum tulas sinina, dan amhala, bagi tunggu oleh Nabi, hum, akan mereka Arab kufar tu, tulas sinina, sepanjang tahun. Nabi bagi tak apa, ambil masa. Falam yaqdiru, maka diorang ni tak mampu. Jadi waktu zaman Nabi ni, zaman hak balaghah paling nombor satu dalam dunia, kita kira daripada dulu sampai kiamat nanti, adalah waktu zaman Nabi. Itu tuan panggil top zaman kemuncak pada ilmu bahasa. Apa dia? Orang Arab zaman Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala hantar kepada orang Arab zaman Nabi, zaman yang kemuncak ilmu bahasa tu, hantar apa? Hantar Quran. Quran ni kemuncak lagi, atas lagi balaghah dia. Zaman Nabi tu memang orang-orang ni memang balaghah sungguh. Sastera hak nombor satu dunia, hak nombor satu. Tapi Nabi tentang dia orang. Lepas tu tak ada pun dia orang boleh jawab. Dia orang tak mampu pun. Mana dalil dia? Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, falyatu bihadithin mislihi in kanu sadiqin. Surah Tur ayat 34. Falyatu, maka bawa datanglah, bihadithin misli, dengan satu cerita yang seumpamanya Al-Quran tadi tu. In kanu sadiqin, kalau dia orang tu orang yang benar. Tu Nabi, Allah Ta'ala suruh dia orang tu buat satu ayat macam ayat Quran. Lepas tu tak boleh juga. Thumma tahaddahu bi'ashri suwarin minhu, kemudian menentanglah Nabi, menentanglah Al-Quran, ataupun menentanglah Allahu akannya mereka tadi tu, bi'ashri suwarin, dengan 10 surah minhu, daripada Al-Quran. Fi qawlihi ta'ala, pada firmannya Allah Ta'ala, am yaqulu naftara qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlih qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin.
Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah ila akhir. Ni surah Hud ayat 13, ayat 14. Am yaqulu naftarah. Kalau dia orang kata iftarah, Muhammad ni duk reka Quran, qul, katakan kepada mereka faktu bi asyri suwarin mithli, buat datang dengan 10 surah yang macam Al-Quran, muftarayat, yang reka, 10 surah yang reka buat sendiri. Wad'u man istata'tum min dunillah, panggillah man istata'tum, siapa yang kamu mampu, min dunillah, selain daripada Allah lah, in kuntum sadiqin, kalau kamu ni benar. Fa illam yastajibu lakum, kalau dia orang tak dapat jawab, tak dapat tolong kamu, fa'lamu, ketahuilah, annama unzila bi'ilmillah, Quran ni diturunkan dengan ilmu daripada Allah. Suruh buat 10. Lepas tu tak boleh juga, thumma tahaddahum bisuratin fi qawlih, kemudian menentanglah Quran, hum, akan mereka kufar tadi tu, bisurah, dengan satu surah saja. Tak boleh buat 10, buat satu saja. Fi qawlihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, am yaqulu naftara qul fa'tu bisuratin mithlih. Ni surah Yunus ayat 38. Am yaqulu naftara, adakah patutkah dia orang kata Nabi Muhammad tu iftarah, reka Quran? Kalau gitu juga, qul fa'tu, kalau kata Quran ni reka, qul fa'tu, katakanlah fa'tu bisuratin mithlih, bawa mai satu surah seumpama Al-Quran tadi tu. Ada. Allah Ta'ala nak kata Quran ni mukjizat. Zaman orang Arab, zaman Nabi tu, hak sastrawan nombor 1 dunia. Kita kena faham gini. Zaman Nabi Musa tadi tu, sihir hak nombor 1 dunia. Bila sebut nombor 1 dunia ni, daripada zaman dulu sampai zaman bila-bila, sampai akhir zaman tu, hak sihir ni, hak kemuncak ilmu sihir ni zaman Nabi Musa lah. Hak kemuncak, pehereh. Lepas tu Allah Ta'ala hantar mukjizat hak yang batal kemuncak tu. Apa? Tongkat jadi ular betul. Begitu juga zaman Nabi Isa tu, ilmu perubatan, medik, hak daripada zaman dulu sampai kiamat nanti, hak kemuncak ilmu perubatan zaman Nabi Isa lah. Apa penyakit tak boleh sembuh, kemuncak. Allah Ta'ala hantar Nabi Isa mukjizat. Apa? Orang mati boleh bagi hidup. Tu tak ada orang mati boleh bagi hidup. Moga mati tu bukan penyakit. Tapi nak kata mukjizat ni dia atas lagi. Begitu juga zaman Nabi kita Muhammad SAW, orang Arab zaman tu sastra, balarah, sastra dah nombor 1 dunia, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat tu nombor 1. Bahasa Arab nombor 1. Allah Ta'ala hantar Quran, sastra Quran ni, dia macam hak Nabi Isa boleh preduk orang mati tu. Tak munasabah orang panggil, melampau akal. Hak tu lah mukjizat, melampau akal. Bila mana macam tu, orang kafir ni nak sastra nombor 1 tu, Allah Ta'ala kata, buat Quran, bagi masa buat surah Al-Quran. Buat 10 pun tak boleh. Buat 1 pun tak boleh. Habis sambung dia. Thumma karrara tahaddiyahum fi qawlihi ta'ala. Kemudian mengulang-ulanglah oleh Allah tahaddiyahum, akan menentang mereka kufar, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Surah Baqarah ayat 23. Kalau kamu ni semua fi raib, di dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, daripada benda yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, buat datanglah satu surah. Tu bila mana Allah Ta'ala duk gapo mai, kalau bahasa kita menentang balik, moga tak boleh buat. Falamma ajazu an mu'aradatihi wal ityani bi suratin tushbihuhu ala kathratil khutaba'i fihim wal bulaghai. Falamma, tak kala, ajazu, lemahlah oleh orang kafir Arab tadi tu, an mu'aradatihi, daripada melakukan perlawanannya Quran. Maksudnya nak lawan balik, nak buat. Wal ityani bisuratin, dan bawa datang bisuratin, dengan satu surah, tushbihuhu, yang menyerupailah oleh surahu akannya Quran, ala kathratil khutabai fihim wal bulaghai, di atas bersamaan kathratil khutabai, banyak pemidato fihim, pada mereka kafir Arab tu, wal bulaghai, dan ahli-ahli balaghah. Waktu walaupun ramai orang-orang sastrawan, tapi tak boleh buat langsung,
nada alaihim bi izharil ajzi wa i'jazil Quran. Hak ni yang bagi tahu tadi. Nada, menyerulah oleh Allah alaihim, ke atas mereka kafir Arab, bi izharil ajzi, dengan menzahirkan kelemahan, wa i'jazil Qur'ani, dan i'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran ni apa? Quran melemahkan kitab yang lain. Apa maksud melemahkan? Yang boleh perfect 100% hanya Quran saja. Bila mana yang boleh sempurna 100% hanya Quran saja, maka dia akan buat jadi kitab yang lain, kalam yang selain daripada dia tak boleh sempurna 100%. I'jazul Quran. Kita guna untuk Sahih Bukhari tu, kalau cari jawapan tak jumpa. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Surah Isra ayat 88. Kul, katakanlah ya Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, kalaulah, jika berhimpun oleh manusia dan jin, ala ayatu bimithli hadzal Quran, di atas nak buat seumpama ini Quran, jawab dia, la ya'tuna bimithli, nescaya dia orang tak boleh buat seumpama Quran tadi tu. Ghayah dia, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebahagian mereka bagi sebahagian yang lain zahira, menolong. Wala tolong gimai, bergotong royong pun, manusia dengan jin semua pakat bergotong royong nak buat Quran satu, tak boleh. Tu apa panggil i'jaz. Itu mukjizat. Hadza wa humul fusaha'ul luddu. Hadza, bermula ni al-mazkur, ayat apa yang kita dah baca sebelum ni. Wahumul fusaha'ul luddu, wahum, sedangkan bermula mereka orang Arab kafir zaman Nabi itu, al-fusaha'ul luddu. Fusaha ni fasih, luddu ni melawan, sangat melawan. Dia orang ni fasih, lepas tu luddu, suka melawan, sangat melawan. Luddu ni syadidatul khasmah, bersangatan melawan. Wa qad kanu ahrasa syai'in ala itfa'i nurihi, wa qad, dan sesungguhnya, kanu adalah mereka kafir tu, ahrasa syai'in, yang paling tamak daripada sesuatu, ala itfa'i nurih, di atas memadamkan cahayanya Quran, wa ikhfa'i amrih, dan menyembunyikan amrih, urusannya Al-Quran. Orang kafir ni, diorang ni memang nak lawan sangat-sangat Nabi. Diorang ni yang paling nak menutup cahaya Quran, menyembunyikan Quran. Falau kana fi maqdiratihim mu'aradatuhu la'adalu ilaiha qat'an lil hujjati. Falau kana fi maqdiratihim, maka kalau ada fi maqdiratihim, pada kemampuan mereka tu, apa dia? Mu'aradatuhu, melakukan perlawanan kepadanya Al-Quran. Kalau ada pada maqdirat, kemampuan mereka, mu'aradah, melakukan perlawanan, membentang kepada Al-Quran, jawab kepada Allah, la'adalu ilaiha qata'an. La'adalu, nescaya mereka akan pergi, mereka akan berpaling pergi, ilaiha, kepadanya mu'aradah, qat'an, pasti, lil hujjah, kerana hujjah. Memang kalau dia orang boleh lawan Quran, buat ayat baca Quran, mesti dia orang akan buat. Tapi walam yunqal an ahadin minhum addahu haddasa nafsahu bi syai'in min dhalika wala ramah. Walam yunqal, dan tidak ada dinukilkan, an ahadin minhum, daripada seorang, an ahadin minhum, daripada seorang minhum, daripada mereka kufar, annahu haddasa nafsah, bahawa dia haddasa nafsah, dia cakap dengan diri dia cita-cita bisyai'in min dhalik, dengan sesuatu min dhalik, daripada demikian mu'aradah. Walaupun kita tahu orang kafir ni, dia orang ni memang nak lawan ni dengan maksud dah Nabi suruh buat Al-Quran. Dia orang ni mesti akan buat Al-Quran. Dia orang tu sebab nak, orang yang paling keras kepala, nak lawan dengan Nabi, nak memadamkan Al-Quran. Kalau dia orang ada sikit kemampuan untuk boleh buat, dia orang akan buat. Tapi tak ada dinukilkan, tak ada pun datang hadis yang bagi tahu pada kita
Ada orang kafir yang ahdatha nafsah. Dia cita-cita kata nak min zalik, nak mu'aradah, nak buat Al-Quran. Wala ramah ataf. Dan tidak ada pun ramah ni asal makna lontar, panah. Tak ada pun dia lontar Al-Quran, dia lawan Al-Quran. Tak ada siapa pun buat. Bal adalu ilal inadi tarah. Bahkan adalu ilal inad, paling pergilah oleh kufar tadi tu ilal inad, kepada keras kepala. Taratan, satu kali dia buat kerah dia, Nabi duk suruh kita buat, tak reti dia buat gitu dah. Buat keras kepala dia, babi dia. Wa ilal istihza'i taratan ukhra, dan kepada istihza ni menganjing, mempersenda, mengolok-olok. Taratan ukhra, pada kali yang lain. Fataratan qalu, satu ketika qalu, dia orang kata sihrun. Oh ni sihir ni Quran ni. Wa qalu in hadha illa sihrun mubin. Wa taratan qalu syi'run, satu kali yang lain pula dia orang kata ni syair ni. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tak ajar Nabi syair. Nabi pun tak boleh buat syair. Tak patut Nabi buat syair. Wa taratan qalu asatirul awalin. Satu kali yang lain pula dia orang kata apa? Asatirul awalin. Fairy tale. Dongeng orang-orang dulu. In hadza illa asatirul awalin. Kullu dhalika minat tahayyuri wal inqita'i. Kullu dhalika, bermula demikian semua tadi tu, minat tahayyur, daripada kehairanan mereka, wal inqita', dan terputus. Dia orang tak boleh buat. Jadi kat sini ni mukjizat Al-Quran. Zaman Nabi tu sastrawan nombor 1. Dan dekat Mekah, dekat Madinah tu memang nombor 1 dah. Hak sastra satu dunia, daripada dulu sampai kiamat. Hak paling tinggi. Lepas tu Allah Ta'ala datangkan Quran. Quran ni mukjizat, mengalahkan sastra dia orang. Sama macam ilmu perubatan zaman Nabi Isa paling tinggi. Allah Ta'ala datangkan Nabi Isa, boleh hidupkan orang mati. Jangan main. Ustaz kat depan ni, belajar molek-molek. Ustaz tak main. Dah. Ngaji molek-molek dah. Ustaz penat-penat gini, ada yang mau duk main belakang pula. Lepas tu, sampai macam tu, Allah Ta'ala suruh orang kafir ni buat Quran. Mula-mula suruh buat Quran. Bagi masa. Makan masa. Ambil lah berapa tahun pun. Tapi tak ada boleh buat. Lepas tu suruh buat ayat Quran. Suruh buat 10 ayat pun tak boleh buat. Suruh buat 1 pun tak boleh buat. Lepas tu suruh buat banyak kali. Apa orang panggil? Tentang. Kalau betul kamu, apa ni orang panggil, tak yakin, Fa'tu bi surah. Buat. Tak boleh buat juga. Dah ayat suruh buat banyak-banyak kali. Tak buat juga. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kulla inijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli. Kalau kumpul gotong royong manusia dengan jin nak buat Quran, tak boleh buat. Jadi tak boleh buat ni tunjuk kata Quran ini mukjizat. Lepas tu orang kafir ni, dia orang ni fusaha, dia orang ni fasih, dan dia orang ni ludu. Dia orang ni memang nak lawan Quran sungguh-sungguh. Keras kepala. Lepas tu dia orang ni memang tamak nak memadamkan Quran. Nak menyembunyikan urusan Al-Quran. Kalau dia orang boleh buat ayat sikit, dia orang akan buat confirm. Tapi tak ada di hadis datang pada kita, satu orang kafir pun dia cakap dengan diri dia, dia cita-cita nak buat ayat yang lawan dengan Quran, yang dia pergi lawan dengan Quran. Tak ada pun. Bahkan dia orang buat apa? Allah Ta'ala suruh buat Quran, dia orang tak buat Quran. Dia orang buat apa? Moga dia orang tak boleh buat kan? Buat pun merapu, tak boleh buat. Dia orang pergi kepada istihza. Dia orang pergi inat, keras kepala. Nak Nabi bagi tahu, tapi duk buat keras kepala juga. Yang kedua, dia orang pergi kepada istihza, menganjing. Dia orang kata apa? Quran ini sihir. Quran ini syair. Quran ini dongeng dan sebagainya. Padahal Allah Ta'ala suruh buat ayat. Moga tak boleh buat mukjizat, dia orang duk kata ke lain. Sihir lah, dongeng lah, syair dan sebagainya. Ini mukjizat Quran. Faham tak sini? Belajar molek dah supaya kita nak faham Quran ni. Yaqulul Walid ibn al-Mughirah. Berkatalah oleh Al-Walid ibn al-Mughirah. Anil Quran lamma sami'ahu wa talaba minhu qaumuhu ay yaqula fi sya'nil Qur'ani kalimatan turdihim.
Berkata oleh Walid bin Mughirah tentang Quran, lamma tak kala sami'ahu, mendengarlah oleh Khalid akan nyanyi Quran. Lepas tu wa talaba minhu qaumu, dan meminta minhu kepada Khalid, kepada Walid tadi tu fa'il, qaumuhu, oleh kaumnya Walid, minta apa? Maf'ul. Ayyaqula fi sya'nil Qur'ani, bahawa berkatalah Walid fi sya'nil Qur'an, pada urusan Al-Quran ni, kalimatan turdihim, akan satu kalimah turdihim, yang meredalah kalimah hum akan mereka kaum. Jadi Walid bin Mughirah antara orang kafir ni, bapak-bapak jahat-jahat yang atasan orang kafir ni, waktu dia dengar Quran, lepas tu orang kaum dia, orang kafir hak lain, hak bawah-bawah ni, minta supaya dia bagi pandangan, dia cakap satu benda yang percakapan dia tu buat bagi jadi dia orang ni seronok. Dah. Maksud dia bagi kata Quran ni lemah dan sebagainya, gitulah. Lepas tu Walid bin Mughirah dia kata apa? Wa madza aqulu, apa aku nak kata? Apa yang aku nak kata? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bisy'ari minni. Fa wallahi, demi Allah, ma fikum, tak ada pada kalangan kamu ni rajulun, seorang lelaki, a'lamu bisy'ari minni, yang lebih alim, lebih tahu dengan syair daripada aku. Wala birajzihi, tidak dengan bahas rajasnya syair. Maksud dia tak ada siapa yang lebih tahu syair pada aku. Tidak dengan bahas rajasnya syair. Aku lebih tahu tentang bahas rajas. Wala biqasidihi, tidak dengan qasidahnya syair. Aku lebih tahu. Wala bi asy'aril jinni, tidak dengan syair-syair jinnya. Aku lebih tahu. Ada deh syair-syair jin. Wallahi, demi Allah, ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Ma yushbihu alladhi, tidaklah menyerupai fa'il alladhi, oleh yang yaqulu, berkata Nabi tadi tu, syai'an, akan sesuatu pun, min hadha, daripada ini. Demi Allah, aku lagi tahu syair daripada kamu. Aku lagi tahu dengan bahar rajas. Aku lebih tahu dengan qasidah. Aku lebih tahu dengan syair-syair jin. Demi Allah, hak Nabi kecek tu tak ada langsung sama dengan hak yang aku tahu ni. Ada. Wallahi, inna liqawlihi alladhi yaqulu halawatan wa inna alaihi latilawatan. Wallahi, demi Allah, inna liqawlihi alladhi yaqulu halawah, sesungguhnya liqawlihi, bagi perkataannya Nabi yang kata apa, bagi perkataannya yang berkata ya Nabi tu halawah, adakah halawah? Ada kemanisan. Hak Quran Nabi baca tu halawah, ada kemanisan. Wa inna alaihi latilawah, dan sesungguhnya di atasnya Quran yang Nabi baca tadi tu latilawah, ada keindahan. Lam ta'lil, lam ta'kid, benar-benar ada tilawah, keindahan. Wa innahu lamuthmirun a'la, wa innahu, sesungguhnya Quran tadi tu lamuthmirun a'la, benar-benar muthmirun a'la, musmir, samarah, buah, berbuah, a'la, atas dia kan. Kalau pokok kan, atas tu kan ada daun warna hijau, dekat daun warna hijau tu buah banyak. Dia kata Quran tu supaya macam pokok yang banyak buah dekat yang warna hijau kat pokok tu. Wa innahu lamusmirun a'la, dia tu berbuah belah atas dia. Pokok warna hijau, daun tu kan duduk kat atas, tengah bawah tu batang kan. Mughdiqun asfalah, banyak akar, asfalah, belah bawah. Kira-kira batang, lepas tu akar dalam tanah. Jadi akar tu kita tak nampak lah, tapi kalau satu pokok, kalau akar dia banyak pergi merata tu, maksud dia pokok tu gagah kuat lah. Tu Quran tu belah atas dia tu buah banyak, belah bawah dia tu akar banyak. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Wa innahu, sesungguhnya Quran tadi tu la ya'lu, dia akan tinggi, wa la yu'la alaih, tidak boleh ditinggi atas dia. Tak ada orang yang boleh duduk atas Quran lebih. Wa innahu la yuhattimu ma tahtah, dan sesungguhnya Quran tadi la yuhattimu, dia akan menghancurkan ma tahtah, akan apa yang di bawahnya Quran. Siapa kecek gitu? Walid bin Mughirah, antara musuh Islam, atas-atas jahat-jahat ni, dia sendiri mengaku memang Quran ini mukjizat. Kita dah wajhu i'jazihi. Lepas tu kita tahu dah Quran ni mukjizat. Mana mukjizat dia? Ni sambungan. Wajhu i'jazihi, wajah i'jaznya Quran. Tengok ni.
Qala al-Imam Al-Fakhruddin, berkata qala al-Imam Fakhruddin, berkata Imam Fakhruddin, wajhul i'jazi al-fasahatu wa gharabatul uslubi. Bermula wajah mukjizat Quran, i'jaz tu apa? Al-fasahah, fasih, wa gharabatul uslub. Gharib ni pelik, aneh. Wa gharabatul uslub. Aneh uslub ni gaya bahasa. Cuma gharabah ni pelik ni dia pelik dia ada dua. Satu pelik hak yang tercela, satu pelik hak yang molek. Gharabatul uslub ni pelik hak molek. Bukan pelik hak yang dicela tu tak, pelik-pelik hak molek. Wassalamatu min jami'il uyub. Wassalamatu, dan selamat min jami'il uyub, daripada kesemua aib-aib. Jadi i'jaz Quran tu, Quran ni bahasa dia tu fasih. Dia ni pelik hak molek. Pelik hak molek ni macam kalau kereta banyak-banyak kan, tertiba dia naik Ferrari. Orang lain tu naik kereta biasa-biasa, tertiba dia naik Ferrari. Hak kereta mahal, tahu harga berapa, katalah 1 juta, 2 juta. Tu pelik tu. Tak, tu orang panggil pelik hak yang molek. Deh, kereta sport Ferrari mahal tu. Quran macam tu. Dia bukan orang lain nak kereta mai ke dia kereta taruh bumbung, kereta taruh pintu buruk. Hak tu pelik, hak tak molek. Quran ni gharabatul uslub, pelik hak yang jenis molek tu. Lepas tu wassalamatu min jami'il uyub, selamat daripada kesemua aib. Dia tak ada aib dekat Quran tu. Dia mau ngaji balaghah molek-molek, dia mau baca Quran tu masya-Allah. Indah bahasa dia sebab dia tu mukjizat. Qala Zamlakani, berkata Zamlakani, wajhul i'jazi raji'un ila ta'lifil khasibih. Bermula wajah i'jaz Quran tu, khabar dia raji'un, kembali ila ta'lifil khasibih, kepada susunan yang khusus dengan Quran, susunan yang khas dengan Quran. La mutlaqut ta'lifi, tidak semata-mata susunan. Tengok susunan Quran tu comel tu i'jaz. Sebab apa? Bi'an i'tadalat mufradatuh tarkiban wazinatan, bi'an, dengan sesungguhnya i'tadalat. I'tadalat ni adil, pertengahan, sederhana ataupun pertengahan, mufradatuh, oleh mufradat Quran tadi tu, tarkiban wazinatan, pada tarkib, pada susunan, wazinatan, dan pada wazan, tapi wa'alat murakkabatuhu ma'nan, tinggi murakkabat, oleh murakkab, oleh susunan dia tu makna, pada makna. Antara Zamlakani dia kata i'jaz tu tengok dekat susunan Al-Quran tadi tu. Susunan bukan semata-mata susunan yang khas dengan Quran. Ayat apa dia mufradat dia tu biasa je tu. Ayat tu dia pertengahan, comel, tapi makna dia tu tinggi sungguh ada situ. Wa qala Ibnu Athiyyati, berkata Ibnu Athiyah, as-sahihu walladhi alaihi al-jumhur wal huzzaq. As-sahih, bermula pendapat yang sahih, walladhi alaihi al-jumhur wal huzzaq, dan yang di atasnya lah jara alaihi, yang berlaku berjalan ke atasnya yang as-sahih tu al-jumhur wal huzzaq, oleh jumhur ulama, wal huzzaq, dan orang huzzaq, orang jenis cendekiawan. Gapo? Fi wajhi i'jazihi, pada wajah i'jaznya Quran tu gapo? Annahu binazmihi wa sihhati ma'anihi, sesungguhnya i'jaz dia tu gapo? Binazmihi, dengan susunan Al-Quran tadi tu, wa sihhati ma'anihi, dan sah makna-maknanya Quran. Jadi i'jaz Quran tu jumhur ulama kata apa? Dekat susunan dan dekat makna. Tak ada siapa boleh buat macam tu. Watawali fasahati alfazi, watawali, dan saling mengiringi fasahati alfazi, fasih lafaz-lafaznya Quran. Lafaz Quran tu lepas fasih gitu. Wadzalika, apa boleh jadi gitu tu? Wadzalika, bermula demikian, maksud dia fasih, susunan dia comel dan indah dan belaka tu. Annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Annallaha, sesungguhnya Allah, ahata, meliputi oleh Allah, bikulli syai'in ilma, dengan setiap sesuatu tu ilma, akan ilmu. Ilmu semua ni di bawah pengetahuan Allah. Wa ahata bil kalami kullihi ilma, dan meliputilah Allah bil kalam, dengan kalam kullihi, kesemuanya kalam ni ilma, akan ilmu.
fa idza tarattabatil lafzatu minal Quran, maka apabila tarattab tersusun lafzah oleh satu lafaz minal Quran daripada Al-Quran, ulima bi ihatatihi, nescaya diketahui bi ihatatihi, dengan meliputinya Allah. Bila mana satu lafaz Quran pun kita tahu dah memang dia comel belakang. Moga hak ni kalam siapa? Kalam Allah. Allah ni dia tahu semua belakang. Ai lafzatin tasluhu antaliyal ula. Lafzatin satu lafaz tasluhu yang layak, yang patut, antaliyal ula, mengiringi ia lafaz al ula, akan lafaz yang pertama. Datang lafaz kedua tu kita tahu memang lafaz ni dia boleh duduk selepas lafaz ni. Dah, moga tu kalamullah, Tuhan kita. Dah. Wa tubayyinul ma'na ba'dal ma'na, dan tubayyin, menerangkan oleh lafaz tadi tu makna, akan satu makna ba'dal ma'na, selepas makna lain pula. Summa kadzalika min awalil Quran ila akhir. Summa, seperti kemudian kadzalika, seperti demikian itulah satu lafaz tu. Datang satu lafaz kita tahu memang sepatut lafaz ni duduk lepas lafaz ni. Dan memang lafaz ni dia menerangkan makna ni selepas makna ni pula. Ada. Semua ayat Quran min awali, dari awal Quran, daripada awal Quran ila akhiri, kepada akhirnya Quran. Tu. Wal basyaru ya'ummuhum al jahlu wan nisyanu. Wal basyaru, sedangkan bermula manusia ni, khabar dia ya'ummuhum, meliputi, mengumumilah akan basyar, fa'il, al jahlu wan nisyan, oleh jahil dan oleh nisyan, lupa. Wal huzulu, apa ni huzul? Bingung. Dah. Wa ma'lumun daruratan, dan maklum daruratan, telah diketahui daruratan, secara darurat. Maksud dia darurat ni tak payah kena belajar, memang tahu sendiri. Anna ahadam minal bashari la yuhitu bidzalika. Anna, sesungguhnya ahadam minal bashari, seorang manusia, seorang pun daripada manusia, khabar dia la yuhitu bidzalik, tidak meliputilah ia ahad bidzalik, dengan demikian ilmu. Tak ada siapa pun tahu belaka. Fabihadza jaa nazmul Qur'ani fi ghayatil quswa minal fasahati. Fabihadza, dan dengan demikian inilah jaa nazmul Qur'ani, datanglah oleh susunan Al-Quran, fil ghayatil quswa, pada penghujung quswa. Quswa ni batas, hujung suk, pada penghujung tujuan, pada penghujung batasan, minal fasahati, daripada fasih. Wa bihadza, dan kerana inilah yabtulu qawlu man qala, batallah qawlu man qala, oleh perkataan mereka yang berkata, innal araba kana fi qudratiha al-ityanu bimithli fasurrifu an dhalik. Innal araba, sesungguhnya orang Arab, kana, dulu ada orang Arab tu, kana, dulu ada orang Arab tu, fi qudratiha, pada kudratnya orang Arab, khabar dia al-ityanu bimithli, bawa datang dengan seumpamanya Al-Quran. Fasurrifu an dhalik, maka surrifu, ditarik akan Arab tu, an dhalik, daripada demikian qudrat. Jadi ada orang kata, ada sebagian orang kata, orang Arab dulu dia orang boleh buat, moga orang Arab ni sastrawan nombor 1 dalam dunia, daripada dulu sampai akan datang. Waktu zaman Nabi tu, zaman jahiliah tu, sastrawan nombor 1 tu orang Arab. Dia orang boleh buat macam Quran ni. Tapi fasurifu an dhalik, tapi Allah Ta'ala tarik. Tak, dia orang, Allah Ta'ala buat bagi dia orang tak boleh buat. Ada orang kata gitu. Perkataan itu salah tu. Hak sungguh mula lagi dia orang tak boleh buat, walaupun dia orang ni sastrawan nombor 1 sekalipun. Was-sahihu annahu lam yakun fi qudrati ahadin qattu. Was-sahih, bermula pendapat yang sahih, annahu, sesungguhnya, lam yakun, tidak adalah al-ityan, yakun al-ityan, tidak boleh mendatangkan, fi qudrati ahadin, pada kemampuan seseorang, qattu, sama sekali. Siapa pun tak boleh buat macam Quran ni. Walihada, dan kerana inilah, taral baligha yunaqqihul qasidata. Taral baligha, kamu tengok al-baligha, akan orang balaghah ni, orang sastrawan ni, yunaqqihul qasidata. Naqaha yunaqqihu ni buat. Dia nak buat al-qasidata, akan satu qasidah, awil khutbata, ataupun khutbah, haulan, setahun. Kita ni, kalau kita nak buat satu surat setahun,
Dah. Thumma yanzuru fiha fayughayyiru fiha. Thumma, kemudian yanzuru fiha, lihatlah oleh balik fiha padanya qasidah awil khutbah tadi tu, fayughayyiru fiha, kemudian ubahlah ia balik fiha padanya qasidah. Setahun nak buat, lepas tu tengok lagi betul ke tak, padam, baiki balik. Dah. Wa halum majarra, dan seperti demikianlah. Halum majarra ni seperti demikianlah. Begitulah seterusnya. Manusia macam tu. Kita nak buat, kita buat, lepas tu cek, baiki balik. Betul tu kita. Wa kitabullahi ta'ala. Sedangkan kitabullahi ta'ala, Al-Quran ni, law nuzi'at minhu lafzatun. Law nuzi'at, kalaulah dicabut minhu, daripada kitabullah tu, lafzatun, satu lafaz. Dalam Quran tu kita buang, kita ambil satu lafaz. Summa udira lisanul arabi ala lafzatin ahsana minha lam yujad. Thumma, kemudian udira, dikeliling, kita pergi cari. Udira lisanul arabi, kemudian dipusingkan lisan, dikelilingkan lisanul arab, akan bahasa Arab, ala lafzatin ahsana minha, di atas satu lafaz, ahsana minha, yang lebih indah, minha, daripadanya lafaz pertama, lafaz Quran tadi tu. Jawab dia lam yujad, nescaya tak akan didapati. Jadi Quran tadi tu, comel-comel dah Quran tu, kalau kita ambil satu perkataan, contoh gapo Nisa kata, kita buang, lepas tu kita pusing bawah, kita buang perkataan tu, lepas tu bawah ni perkataan Arab banyak, kita pusing cari satu. Hak kita boleh nak masuk letak, tak comel, tak akan boleh didapati seperti perkataan yang dah ada siap-siap dah macam tu. Tu orang panggil mukjizat, indahnya Quran. Wa nahnu, bahkan dia bagi tahu lagi, wa nahnu, bermula kita ni, tatabayyanu lana al-bara'atu fi aktsarihi. Tatabayyanu, telah tampak, telah nampak, telah zahirlah lana, kepada kita, fa'il al-bara'atu, oleh keunggulan. Bara'ah ni keunggulan, fi aktsarihi, pada kebanyakannya Quran. Kita boleh tahu, oh masya-Allah, keindahan Quran ni kebanyakan. 30 juzuk tu katalah kebanyakan, 29. Kebanyakan tu kita boleh tahu. Tapi wa yakhfa 'alaihana wujuhuha fi mawadhi'a. Wa yakhfa, dan sembunyilah ke atas kita, wujuhuha, akan beberapa wajahnya bara'ah, fi mawadhi'a, pada beberapa tempat. Jadi kita tak boleh nampak keunggulan Quran tu 100%. Dah. 90 contoh, 90% kita nampak, 10 lagi kita tak nampak. Sebab apa kita tak nampak? Liqusurina an martabatil arabi yauma idzin. Dah. Liqusurina, kerana kurang kita, kerana terbatas kita, an martabatil arabi, daripada martabat orang Arab, martabat Arab yauma idzin, pada hari ini. Sebab kita Arab hak zaman sekarang, bukannya Arab hak zaman Nabi dulu tu, hak waktu kemuncak tu. Kurang dekat mana? Takluk kepada qusur. Kurang terbatas tadi tu, fi salamati dzauq, pada salamati dzauq, pada apa tu, baik rasa. Jadi salamati dzauq ni, seseorang tu kalau dia nak buat percakapan tu, dia boleh tahu percakapan tu molek ke tidak. Dia boleh tahu tu, orang panggil salamati dzauq. Dia dengar satu perkataan tu, kalau dia ada salamati dzauq, dia ni orang pertengahan, dia boleh tahu. Baik rasa. Wajudatil qarihati, dan baik qarihah. Qarihah ni tabiat alami. Memang kita, seseorang tu semula jadi, dia reti dah. Qarihah, judatil qarihah ni baik bakat dia. Dia memang reti. Wa qamatil hujjatu alal akih. Habis titik. Lepas tu, ni cerita baru. Dia cerita dia juga, cuma titik lah dia. Wa qamatil hujjatu alal alami bil arabi. Telah berdirilah oleh hujjah alal alami, ke atas alam, bil arabi, dengan orang Arab. Apa dia? Idh kanu arbabal fasahati wa mazinnatal mu'aradati. Idh, ketika, kanu, adalah mereka orang Arab tadi tu, arbabal fasahah, tuan-tuan yang fasih, wa mazinnatal mu'aradah. Mazinah ni tempat sangka, mu'aradati, boleh melawan. Jadi waqamatil hujjah alal alam ni maksud dia, seisi alam ni, waktu orang Arab zaman Nabi tu, dia orang ni yang paling fasih,
Bahkan bahkan orang duk ingat dia orang ni boleh lawan Quran. Saking fasihnya dia orang tu. Macam mana? Kama qamatil hujjatu fi mu'jizati Musa bisaharati. Sebagaimana berdirilah oleh hujah pada mukjizat Nabi Musa bisaharati, dengan sihir. Wa fi mu'jizati Isa bil atibba'i, dan pada mukjizat Nabi Isa bil atibba', dengan boleh berubat. Fa'an, tengok sini dia. Fa innallah maka sesungguhnya Allah innama ja'ala mu'jizatil anbiya'i, hanya sahaja ja'ala menjadikan ia Allah maf'ul mu'jizatil anbiya'i, akan mukjizat nabi-nabi ni dengan apa? Bil wajhi syahiri, dengan wajah asyahiri yang masyhur. Allah Ta'ala buat mukjizat nabi-nabi ni dengan wajah yang masyhur. Waktu zaman tu hak masyhur apa? Allah Ta'ala buat mukjizat macam tu. Soho waktu tu apa? Allah Ta'ala buat mukjizat hak macam tu. Bahkan Allah Ta'ala buat mukjizat, lepas tu Allah Ta'ala apa? Abra'a ma takunu fi zamanin nabiyil ladzi arada izharahu. Abra'a, mengunggul. Abra'a, bara'ah ni unggul. Mengunggul lah oleh Allah. Ma takunu, akan barang yang adalah ia ma fi zamanin nabiyil ladzi, pada zaman nabi yang arada izharahu, mengkendakilah oleh Allah izharahu, akan menzahirkannya mukjizat. Jadi Allah Ta'ala nak buat mukjizat, Allah Ta'ala zaman tu gapo hak paling masyhur. Lepas tu Allah Ta'ala buat hak tu lah, tapi Allah Ta'ala buat lebih lagi. Fakana sihru qad intaha fi muddati Musa ila ghayatihi. Fakana sihru, maka adalah sihir. Qad intaha, sesungguhnya intaha, telah terhenti. Fi muddati Musa, pada zaman Nabi Musa, ila ghayatihi, pada kemuncaknya sihir. Zaman Nabi Musa tu, kalau kira daripada dulu sampai akhir zaman, sihir tu zaman Nabi Musa tu paling tinggi dah lah. Tu Allah Ta'ala buat kepada mukjizat Nabi Musa apa? Buat hak paling masyhur, sama masyhur ke apa? Macam sihir ke apa? Tongkat jadi ular. Tapi abra'a lagi tinggi. Jadi ular betul, bukan sihir. Sihir tu khayalan. Dah. Wa kadzalika tibbu fi zamani Isa, dan seperti demikianlah at-tib, perubatan, medik fi zamani Isa, pada zaman Nabi Isa. Waktu zaman Nabi Isa tu, daripada dulu sampai akan datang, medik, ilmu perubatan tu paling tinggi. Tapi Allah Ta'ala bagi pada Nabi Isa hak yang jenis sama, berubat jugalah, tapi hak paling tinggi. Gapo? Orang mati boleh bagi hidup. Tak ada arah dah tu tinggi. Hak tu orang panggil mukjizat. Sama macam tu jugalah. Wal fasahatu fi zamani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasih, sastra, fasih nombor satu adalah pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala bagi Quran. Quran tu mukjizat. Dia sama fasih, tapi dia lebih mengungguli. Dia mukjizat. Sama macam zaman Nabi Isa perubatan. Nabi Isa boleh bagi hidupkan orang yang mati. Zaman Nabi kita fasih, balaghah, tu Quran tu dia tinggi selalu dah. Dia mukjizat, kharqul adah. Faham sini? Jadi insya-Allah kita akan sambung dekat tanbihat. Tak ada dah tu dah, nak pergi makan dah tu. Tanbihat, dua peringatan. Wallahu alam lah.